Saya sebut pasal hibah ni, kena pesan juga kepada orang-orang yang kempen pasal hibah ni, kita kena beritahu faraid ni hukum Allah. Allah dah beritahu dalam Quran. Jangan merendah-rendahkan faraid semata-mata nak kempen hibah. Kan cerita kata kalau satu orang suami meninggal, takut tak dapat harta, harta sikit je dapat, 1/8 je isteri dapat. Seolah-olah macam memperkecilkan faraid tu. Faraid tu siapa yang buat? Allah, bukan Nabi. Allah dan Quran ada. Maka orang yang cuba kempen pasal hibah, hibah ni maksudnya ialah beri harta, matinya nanti harta tu akan pergi pada siapa dia nak bagi. Itu hibah. Dia masuk duit setiap bulan kan. Adalah siapa-siapa yang uruskan insurans mana ke. Jadi oleh itu, jangan memperendahkan faraid. Faraid hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah. Kita dapat lagi berjemaah di rumah Allah mendirikan solat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadat kita. Dan kita berdoa semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semua untuk terus istiqamah sampai akhir hayat menjadi orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, kita perlu jadi orang beriman yang mana selalu berpaut dan bertali dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Sama ada perkara itu kita suka ataupun tidak, semuanya berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang saya baca tadi, riwayat dari Sayyidina Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Amat menakjubkan bagi urusan orang beriman. Orang beriman ni memang perkara ni sangat mengagumkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman ni semuanya bagi dia semua baik. Tak ada pun yang tak baik, semua baik. Dan benda itu kata Nabi walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tak jadi pada orang lain melainkan orang beriman saja. Orang beriman je, apa jadi pun semua benda tu baik, okey je, tak ada masalah. In asabathu sarra, jika benda yang menggembirakan dia dapat, benda yang menyeronokkan, benda yang
bagi dia tu satu benda yang baik, maka dia syakara, bersyukur pada Allah, baik juga. Itu pun baik untuk dia. Fa in asabathu dharra, kalau benda yang tak baik timpa dia, benda mudarat, benda yang menyusahkan dia, sabara, dia sabar. Fa kana khairan lahu, itu pun baik juga. Jadi baik ke mudarat ke, semua baik untuk orang beriman. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi oleh itu kita ni janganlah jadi sebagaimana dalam ayat Quran. Ada sebagian manusia dalam Quran Allah cerita dalam surah Az-Zumar. Fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah, Allah rakamkan Quran perkataan ini tentang ada sebagian manusia. Ada manusia yang bila dia ditimpa mudarat, Allah hantar dia benda yang tak baik kepada dia, dia elok je berdoa pada Allah. Orang tengah susah, elok je ingat Allah. Ada masalah, boleh cari Allah. Semayang rajin, kerap berdoa, menangis. Hati tu orang kata pemudah sebab tengah susah, tengah mudarat, benda ada masalah timpa. Yang Allah beritahu dalam Quran ni bukan maknanya bukan daripada perkataan Nabi. Allah sendiri ceritakan tentang hal manusia. Time susah, dia boleh cari Allah, boleh sebut nama Allah. Angkat tangan bila pun memanjang, boleh menangis. Sebab tengah ditimpa musibah, tengah ditimpa mudarat. Thumma idza khawalnahu ni'matan minna. Kemudian kami ubah keadaan dia. Tadi timpa musibah, mudarat, susah, tiba-tiba Allah bagi dia ada nikmat-nikmat. Senang. Benda yang disuka dapat. Contohlah sebelum ni dia buat perkara yang banyak tak menjadi, tiba-tiba Allah bagi dapat. Dia nak je apa dapat. Masalahnya bila dia dapat, Allah beritahu, qala innama utituhu ala ilmin ilm. Kata orang ni tadi, aku dapat apa yang aku usahakan hari ni ialah ilmu aku. Ini salah perkataan. Tak ada kita dengar kan. Kalau orang tanya kita, ada orang tanya, macam mana kau boleh kaya? Knowledge. Ini perkataan tak betul jangan cakap begitu. Ya Allah rakam Quran ni. Allah beritahu jangan cakap apa yang kita dapat ni sebab ilmu kita. Bukan. Allah yang bagi. Kata ni betul bila orang tanya mana kau dapat ni? Allah yang kurniakan. Cuma kenalah usaha sikit. Begitu. Tapi semua datang daripada Allah. Begitu. Jangan jadi macam Korun. Korun, cousin kepada Nabi Musa AS. Cousin kan? Sepupu. Nabi Musa bin Imran bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub. Qarun bin Yashar bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub. Mereka bertemu kat datuk nama Qahis. Sepupu Nabi. Tapi dia bila dia jadi kaya, dia lupa diri. Sama perkataannya sebagaimana ayat ni. Dalam surah Al-Qasar dia cerita. Orang tanya macam mana aku kaya? Aku ni daripada ilmu aku. Ilmu ni aku dapat. Jadi saya nak ajak jemaah jangan cakap begitu. Baik ke, mudarat ke, kita kena berserah pada Allah. Ni semua Allah bagi. Time susah tadi saya cerita tadi. Ayat Quran cerita pasal susah. Time susah boleh pula ingat Allah. Oh ni semua datang dari Allah. Kita kena bersabar. Kita kena kembali pada Allah. Bagus. Tapi bila senang, habis lupa semua. Ini hasil titik belahku. Jangan kena ubah perkataan itu. Ini semua hasil daripada doa kepada Allah. Allah bagi. Makbul doa. Jadi Allah bagi. Ini perkataan Allah rakam dalam Quran. Mereka lupa. Bahkan Allah kata bal hiya fitnah. Bahkan apa yang nikmat yang Allah bagi pada sebagian manusia sebenarnya adalah ujian belaka. Allah bagi ujian. Tengok, time susah boleh ingat Allah, time senang lupakan Allah. Ujian itu. Kemudian juga kebanyakan manusia tak sedar itu sebenarnya ujian datang daripada Allah. Sebenarnya perkataan ini pun orang dulu pun dah cakap. Sebagaimana Qarun, saya kata dia Qarun bila dia kaya dia lupa. Dia lupa yang kaya dia itu sebab berkat doa Nabi Musa AS. Nabi Musa berdoa, dia jadi kaya. Tapi bila dah ada harta, lupa diri. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, jangan kita menyalahkan. Kalau benda tak baik, kita elok boleh jadi baik. Kalau benda tu menguntungkan kita, kita lupa diri. Dan ada pula setengah manusia Allah ceritakan dalam Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 15. Juzuk 30. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada sebagian manusia bila Allah uji dia dengan Allah beri dia kemuliaan, kenikmatan, kebahagiaan, keseronokan, semua benda nikmat dia dapat. Maka dia kata apa? Tuhan aku memuliakan aku. Tengok Tuhan aku. Senang faham orang cakap, tengok ni Tuhan sayang aku. Sebab tu aku jadi kaya. Tuhan sayang aku. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi bila dia ditimpa benda yang mudarat kepada dia, Allah sempitkan rezekinya, dia tak kaya. Nikmat tu Allah tarik balik ke, maka dia kata apa? Tuhan telah hinakan aku. Senang faham? Tuhan dah tak sayang kat aku. Mana ada begitu? Ni Allah cerita dalam Quran sebab ada orang cakap begitu. Apa pun yang datang, sebenarnya kita kena kembali kepada Allah. Ingat balik Allah. Ini semua Allah yang bagi, pinjaman belaka. Kalau Allah nak ambil pun, dia hak dia. Kita ni hanya pengguna, peminjam. Bila peminjam, orang owner nak ambil balik, takkan kita nak marah. Kita pinjam kereta orang, tiba-tiba owner kereta kata, saya nak balik kereta saya. Mana boleh? Boleh cakap macam tu kepada tuan punya milik kereta? Mana boleh? Dia nak ambil sekali dah dia punya, kita pinjam je. Begitulah Allah. Allah bagi kita semua benda pinjam. Tak ada istilah perjanjian dengan Allah, benda kita dapat tu secara mutlak, tak ada. Semua pinjaman belaka dan bila-bila Allah nak ambil pun Allah boleh ambil. Tapi saya nak bawa balik para jemaah semua kepada hadis yang saya sampaikan mula-mula tadi. Kita jadilah orang yang benar-benar beriman. Bila dapat benda baik, memang kita pun akan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah kau bagi aku nikmat. Tapi bila kita dapat mudarat pun benda yang sama, kita akan sabar. Ini datang juga daripada Allah. Begitulah maksudnya. Maka dua keadaan ini, baik ke buruk, tetap kita akan dapat pahala. Benda ni Nabi kata tak berlaku pada orang lain, melainkan orang yang benar-benar beriman je pada Allah. Orang yang tak beriman kepada Allah, dia bagi dia, bila mudarat, macam contoh ayat surah Al-Fat tadi, dia kata, Tuhan dah tak sayang aku dah. Aku doa berbuih-buih, tak makbul. Maknanya Tuhan dah tak pedulikan aku. Dia akan jadi apa? Putus asa. Sedangkan itu ujian. Orang beriman, dua keadaan pun sama, baik je, tak ada masalah. Contoh, dia ditipu oleh orang. Tak kira lah yang tipu dia tu scammer ke, kawan baik dia ke. Yang tipu dia tu pakai kopiah ke. Walaupun begitu, dia tetap kata ini semua telah ditulis oleh Allah. Dalam qada dan qadar Allah dah siap. Memang tarikh sekian, waktu sekian, aku akan ditimpa perkara ini. Begitu. Kita akan sabarlah nak buat macam mana. Dah bahagian aku, Allah dah tulis. Bila dapat nikmat, seronok, macam contoh berniaga menjadi ke, boleh tahu orang tu urusan bisnes maju, maka dia tetap kembali pada Allah. Ini semua Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Jadi kita jangan jadi seperti Qarun, lupa diri. Time susah boleh ingat Allah, time senang habis lupakan Allah. Moga-moga Allah berkat rezeki kita selalu dan jadilah orang yang benar-benar beriman sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi. Moga-moga kita terus jadi hamba Allah yang bersyukur dikala kita dapat nikmat, bahkan dikala kita dapat musibah kita terus bersabar. Cuma kalau orang-orang soleh zaman dulu, mereka dapat mudarat pun mereka tak bersabar, mereka bersyukur. Itu lain tau. Mereka dapat mudarat bukan bersabar tapi bersyukur. Terima kasihlah ya Allah kau bagi aku sakit. Ada, kita boleh cakap begitu. Kalau dapat benda yang menguntungkan, logiklah kita bersyukur. Dapat anak ke, dapat cucu ke, dapat apa-apalah benda baik, kita kata alhamdulillah, syukur. Tapi kalau dapat musibah, mana ada orang bersyukur? Sabar tu iyalah, memang tu sepatutnya. Tapi orang-orang saleh, khususnya wali-wali Allah, mereka menganggap itu adalah satu nikmat juga daripada Allah. Contoh dapat sakit, bagi mereka tu nikmat. Terima kasih ya Allah kau bagi aku sakit. Sebab apa? Dalam hadis dia beritahu, sakit tu kan penghapus dosa. Ini orang nak fikir penghapus dosa tu bukan senang. Bila dia anggap penghapus dosa, maknanya tu nikmat, bukan mudarat. Allah nak bagi aku pahala banyak ni. Tapi bukan senang nak cakap begitu. Orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang soleh, ya dia akan cakap begitu. Terima kasih ya Allah kau bagi aku sakit. Dan dia pun tak ada marah ke apa orang kata, tak ada nak minta cepat sembuh ke, tak ada. Tak apalah ya Allah, tak kira salah berapa lama sakit pun tak apa. Begitu. Sebab orang soleh dia anggap tu nikmat. Bila nikmat takkan nak hilang nikmat tu. Kalau dapat benda baik pun nikmat juga, benda yang tak baik pun nikmat juga. Ni level lain lah. Kedudukan orang yang betul-betul tinggi di sisi Allah. Paling kurang kita ambil yang kedua tadi.
Dapat nikmat syukur, dapat mudarat sabar. Itu pun dah okey dah. Moga-moga kita semua dapat beramal apa yang saya sampaikan. Para jemaah yang saya hormati, sambung kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kisah sirah Nabi SAW, iaitu kisah Nabi SAW pergi ke kota Taif dan dah balik dah pun kisahnya. Cuma saya nak sambung kisah yang Nabi balik daripada kota Taif. Sebelum ni saya ada kongsi tentang bila Nabi balik daripada kota Taif, Nabi berhenti di satu tempat dan Nabi duduk di situ secara nak tenangkan diri. Tempat tu sebelum masuk border tanah Mekah. Dia luar daripada kota Taif, dah jauh daripada kota Taif menuju ke arah Mekah, tapi tak masuk Mekah lagi. Ada satu tempat di situ Nabi duduk di situ. Nama tempat tu Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah. Kalau siapa-siapa pernah ke sana memang ada signboard besar tulis Wadi Nakhlah. Dan dia pun ada nama yang lain, Said Kabir, Said Zaimah, itulah nama dia. Nama yang kedua bagi nama tempat tadi. Nabi duduk situ beberapa hari untuk tenangkan diri selepas Nabi dibaling batu. Jadi maknanya tak salah lah kalau kita tengah bersedih, bawa diri pergi satu tempat. Tak salah ya. Nak tenangkan fikiran tengah, contoh suami bergaduh dengan isteri, isteri bergaduh dengan suami. Tapi jangan pisah lama-lama, nanti dia terpisah terus. Dia ada syarat dah. Untuk membagi tenang tu boleh tenangkan diri sekejap, kemudian balik, gitulah. Tapi yang Nabi ni ditimpa lagi berat. Orang benci Nabi, baling batu dan sebagainya. Maka Nabi tinggal di situ selama beberapa hari. Selama Nabi berada di situ tu yang peristiwa datangnya jin-jin. Jin-jin dengan Nabi baca Quran dan Nabi pun tak sedar jin tu datang. Dekat situ pun ada satu nama tempat, nama dia Masjid Jin. Terbinanya masjid di situ kerana jin datang dengar Nabi baca Quran. Tapi Nabi tak perasan jin datang. Jin tu datang, dengar Nabi baca Quran, kemudian dia beritahu pada kawan-kawan yang lain, korang jangan bercakap ni, dengar ni dia baca Quran. Tu. Saya pernah tegur benda ni kan sebelum ni. Bila Quran dilontarkan, dibaca, wajib diam, kena dengar. Wajib diam dan kena dengar. Bukan sunat dengar, wajib dengar. Dalam Quran apa dia sebut? Surah Al-A'raf. Wa iza qura'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran dibaca, beri tumpuan, dengar dan diam. Ansitu maknanya diam. Sebab tu mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, bila semayang berjemaah, makmum tak boleh baca apa pun di belakang imam. Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita Imam Syafi'i, surah Fatihah wajib baca. Tak kira lah imam baca kat depan tu, tetap kena baca kita kat belakang makmum. Sebab membaca Fatihah bukan imam je wajib, makmum wajib. Sebab tu ada hadis. Imam Abu Hanifah kata tak wajib makmum, imam sahaja yang baca. Dia dalilkan ayat Quran tu tadilah, bila orang tengah baca Quran kena dengar. Saya gunakan hadis tu, ayat tu untuk kita yang harian ni. Kadang-kadang kita Quran pasang tapi bersembang. Betul tak? Sebab tu saya tak setuju kedai-kedai pasang Quran. Orang datang makan nak bersembang. Tak ada orang nak dengar Quran, ada. Sambil makan semua diam je, dengar Quran pasang. Dengar Quran. Tak adanya. Datang kedai, mesti bersembangnya. Quran pasang. Maka berapa ramai yang berdosa ketika itu? Ramai berdosa. Sebab tu kalau boleh, jangan pasang Quran. Kalau pasang zikir-zikir, tak apa. Sebab tak ada wajib zikir kena dengar. Selawat ke Quran saja. Bila Quran dibaca, wajib dengar. Dan diam. Kemudian para jemaah yang semati, kisah jin tersebut selepas jin dah balik. Kisah jin ni ada dua versi, satu dalam surah Al-Aqaf, satu dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin tu memang panjang cerita pasal jin datang tu. Jin dengar Quran, lepas balik tu dia ajak jin-jin lain beriman kepada Allah. Tu cerita pasal jin lah. Cuma kalau dalam perubatan Asy-Syifa, kalau kita nak baca surah Al-Jin pun boleh. Tapi kena baca dengan betul, bertajwid. Kalau baca lintang bukan, baca langgar tajwid, jin tu ketawa je nanti. Kau nak baca kat aku, kau pun baca tak betul. Pergi balik belajar tajwid dululah. Jangan main dengan jin Jin pun ada yang mahir tajwid. Kadang-kadang ditegur kita baca salah. Sebab saya pernah dapat peristiwa macam tu. Ada satu keluarga saya kena rasuk jin. Orang baca Quran kat dia. Baca aku Allahu Ahad. Ditegur balik, kau baca salah apa tu? Jin yang tegur. Macam mana aku nak keluar, aku baca salah? Jangan main-main. Memang ada jin yang beragama yang mengaji ada.
Dia pun sama je perangai macam kita. Walaupun dia mengaji, dia pun nakal juga. Kita pun kalau kaki semayang hari datang 5 waktu pun nakal juga, betul tak? Jadi oleh tu biasa je. Jadi para jemaah yang saya hormati, kisah jin tu selepas jin dah balik, maka diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang yang jin datang dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diberitahu kepada Nabi kenapa jin tu datang untuk mengembirakan Nabi, sebab Nabi tengah bersedih. Selepas Nabi dilontar batu, Nabi sedih, maka Allah datangkan kisah jin pula supaya Nabi tu gembira. Tu begitu. Kadang-kadang kita memang kena ada orang tengah sedih, kita kena layan dia. Dengan Allah sendiri layan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa jin datang melepak dengar Nabi baca Quran. Bukan senang tu. Ada riwayat kata Nabi tak perasan pun jin datang. Sebab khusyuknya Nabi sedang baca Quran. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, selepas peristiwa jin tu, maka Nabi jadi semangat. Selepas Nabi dengar peristiwa jin datang dengar Nabi baca Quran, tadi Nabi dapat semangat. Sebab jin boleh beriman kepada Allah. Jin dia senang je nak berdakwah. Memang jin antara makhluk yang paling senang beriman. Lain manusia, manusia kerah kepada. Saya pun ada kenalan-kenalan yang buat perubatan jin. Dia kata jin ni memang, walaupun dia kerja dia ada mengasuk orang, dia buat orang tu jadi sakit. Tapi kalau kita suruh dia beriman, kita suruh dia mengucapkan kalimah syahadah, kadang-kadang dia sedia nak ucapkan kalimah syahadah, sedia masuk Islam. Dan kita kalau kata suruh pergi haji, kau pergi buat semayang, dia buat semayang. Tu jin. Orang manusia mana ada? Tu kebaikan yang Allah beri pada jin lah. Sebab tu jin dengan manusia dua-dua masuk syurga. Dan dua-dua juga masuk neraka. Selepas Nabi dah dapat semangat nak berdakwah lagi semula, tak ada putus asa, nak sambung balik, barulah Nabi bergerak untuk patah balik ke Mekah. Sesampai saja nak masuk, sebelum masuk Mekah, Nabi kan berdua dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah masa Nabi pergi kota Taif berdua, balik pun bersama dengan dia. Zaid bin Harisah ni lah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat dah. Usamah bin Zaid cucu angkat. Saya dah beritahu sebelum ni haram berben-bentikan kepada bapa angkat. Anak tu anak angkat, tapi haram binkan ataupun bentikan kepada bapa angkat. Tak boleh buat begitu. Jangan buat begitu, haram. Nabi ditegur oleh Allah. Turun ayat Quran tegur Nabi. Anak tu tetap anak angkat je status dia. Jadi jangan ubah. Sebab bila dia ubah, banyak benda akan berlaku. Contoh nasab. Dia bukan nasab keturunan orang tu. Kau pergi binkan binti dengan dia, maknanya seolah-olah orang tu dah nasab orang tu. Boleh dah jadi wali kalau perempuan? Tak boleh. Nikah tak sah. Jadi banyak pantang. Dia juga kalau mati si bapa dia tadi, dia tak layak dapat harta faraid. Sebab tu bukan bapa dia. Maka sebab tu jangan bentikan kepada bapa angkat. Cuma Islam tidak kejam. Islam ada lagi satu bahagian namanya hibah. Kalaulah si bapa dia tadi, dia nak bukan satu hibah, satu lagi wasiat. Dia ada anak angkat. Anak betul pun ada, anak angkat pun ada. Harta banyak. Jadi dia fikir macam mana nak bagi kepada anak angkat ni harta juga. Buatlah wasiat. Wasiat maksimum boleh pergi sampai 1/3 harta. Contohlah yang jaga dia susah payah semua anak angkat. Anak betul tak hilang pergi mana. Maka dia kata baik aku bagi harta kepada angkat. Dia boleh bagi 1/3 saja paling banyak. Dan dia layak dapat. Dan benda tu very sah. Tak boleh petikai oleh anak-anak yang betul. Kata kami ni anak betul takkan dapat. Dia tak boleh petikai. Sebab itu ada dalam Islam. Bila saya sebut pasal hibah ni, kena pesan juga kepada orang-orang yang kempen pasal hibah ni, kita kena beritahu. Faraid ni hukum Allah. Allah dah beritahu dalam Quran. Jangan merendah-rendahkan faraid semata-mata nak kempen hibah. Kan cerita kata, kalau satu orang suami meninggal, takut tak dapat harta sikit je dapat. 1/8 je isteri dapat. Seolah-olah macam memperkecilkan faraid tu. Faraid tu siapa yang buat? Allah, bukan Nabi. Allah dan Quran ada. Maka orang yang cuba kempen pasal hibah, hibah ni maksudnya ialah beri harta. Matinya nanti harta tu akan beri pada siapa dia nak bagi. Itu hibah. Dia masuk duit setiap bulan kan. Adalah siapa-siapa yang uruskan insurans mana ke. Jadi oleh itu, jangan memperendahkan faraid. Faraid ni hukum Allah. Takkan Allah tak bijak nak buat hukum faraid. Kau nak kempen-kempen faraid, kau nak kempen hibah, hibahlah. Nantaklah. Tapi jangan sebut pasal contohnya faraid ni nanti kan berlaku tak ada dapat sikit. Ni semua perkataan tak betul. Rosak iman lah siapa yang menindakkan faraid. Satu lagi yang kita biasa dengar, bila faraid ni akan berlaku bahagi harta sama rata.
Contohlah semua pakar kata, boleh tak kita bagi harta sama rata, tak nak ikut faraid? Jawapannya, boleh, tapi dengan syarat bahagi dulu secara faraid. Maknanya bahagikan orang tu, bahagian ni banyak ni, banyak ni. Ikut kaedah faraid dulu, seorang dapat berapa, seorang dapat berapa, seorang dapat berapa. Anak perempuan, anak lelaki. Kalau contoh yang meninggal tu ayah, mak dapat berapa. Semua cerita dulu bahagian masing-masing. Okay, bahagian masing-masing dah tahu. Sekarang ni, okay, macam mana nak bagi sama rata? Bagi sama rata adalah orang yang dapat lebih, dia bagi pada orang yang kurang. Itu baru betul sama rata. Bukan awal-awal lagi bahagi sama rata. Tak betul. Ini kaedah faraid yang betul. Bagi dulu sama rata faraid. Sebab apa? Bila orang dah tahu bahagian dia secara faraid, dia nak bagi selepas tu sama rata, biasanya dia tak akan bagi lagi sama rata. Betul tak? Dia tak akan bagi dah. Dia kata, weh, aku dapat banyak ni, tak aku nak bagi. Sebab tu bahagi dulu sama faraid. Faraid ni Allah yang buat. Dan dia ada di situ teruji iman manusia. Harta punya pasal Allah akan uji Allah akan uji iman. Maka bagi dulu secara faraid, lepas tu baru bincang nak bagi sama rata. Para jemaah yang hormati, balik pada kisah Nabi. Nabi bila nak masuk ke Mekah, Zaid bin Harisah pun tanya pada Nabi, wahai Nabi, macam mana kita nak masuk Mekah? Sedangkan orang Mekah halau Nabi sendiri. Orang Mekah yang menyebabkan Nabi keluar daripada Mekah. Orang Mekah ni maksudnya kafir Quraisy. Maka Nabi beritahu pada Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilu lima tara farjan wa makhrajan. Wa innallaha nasir dinihi wa muzhiru nabiyyihi. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah yang menjadikan apa yang kamu lihat ini kelapangan dan jalan keluar. Allah tahulah macam mana nak bagi jalan keluar. Memanglah sekarang ni kita dihalau daripada Mekah, keluar daripada Mekah. Tapi sebagaimana Allah yang keluarkan daripada Mekah, juga Allah boleh bagi masuk balik Mekah. Allah akan bagi jalan masuk, mesti ada punya. Dan kata Nabi pada Sayyidina Zaid, Allah yang akan membantu agamanya. Yang aku bawa ni nak sebarkan agama, bukan berniaga. Kalau diorang tak bagi masuk sebab berniaga tu biasa. Ini sebab aku nak sebarkan agama. Mesti Allah akan tolong punya. Dan juga Allah lah yang akan membantu Nabinya. Maka bila Nabi berjalan hampir dekat dengan Mekah, Nabi berhenti di satu tempat namanya Hira. Jabal Nur. Ada gua Hira di situ. Siapa pergi umrah, dia tahulah gua Hira ni. Siapa mampu naik, tak mampu duduk bawah pun jadilah. Jadi gua Hira tu Nabi naik, Nabi duduk di situ. Nabi hantar satu orang utusan pergi kepada Khuza'ah. Nabi hantar satu orang lelaki daripada Khuza'ah hantar kepada Al-Akhnash bin Syarik. Tujuan Nabi hantar ni supaya Nabi nak minta perlindungan nak masuk Mekah. Kita panggil orang dalam lah. Boleh tak kau jadi pelindung aku untuk aku masuk Mekah? Nabi hantar orang. Bila nak sampai kepada Akhnas bin Syarik ni tadi, kata Akhnas, aku ni halif. Halif ni maksudnya aku ni dah buat sepakatan dengan Quraisy. Yakni aku tak boleh tolong kau. Quraisy dah berjanji dengan aku jangan tolong Muhammad. Maka macam mana aku nak tolong kau? Aku tak boleh tolong. Maka lepas tu Nabi hantar pula pada orang lain, Suhaib bin Amr. Sama juga, Suhaib bin Amr kata Bani Amir tak boleh beri perlindungan kepada Bani Ka'ab sebab dah berjanji dengan Bani lain. Ni orang Arab dia ada macam tu. Dia panggil apa? Dia ada geng-geng dia lah, senang cerita. Geng ni untuk backup orang ni. Geng ni untuk backup orang ni. Dalam istilah dulu. Kita tak tahulah, kita orang Melayu kita ada ke tidak. Dipanggil halif dalam bahasa Arab. Ha lam ya faf. Lam ya fa. Fa. Halif. Kemudian juga selepas tu Nabi hantar pada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi je yang sedia untuk backup Nabi SAW. Mut'im bin Adi kata apa? Baik, aku akan bela engkau, aku akan beri perlindungan kepada engkau. Maka lantas si Mut'im bin Adi ni kafir ya, bukan Islam. Mut'im bin Adi pun pakai senjata, sandang senjata, dan dia panggil anak-anak dia, panggil kaum dia, semua pakai senjata. Sekarang ni semua kamu iringi Muhammad sampai ke Kaabah. Bukan daripada luar Mekah, daripada luar Mekah sampai terus pada Kaabah. Diminta semua jaga Nabi SAW. Kerana apa? Kerana aku sudah memberi perlindungan kepada Muhammad. Maka selepas itu Nabi pun ikutlah rombongan tadi tu, dikepung, dijaga. Ada pengawal-pengawal daripada Mut'im bin Adi dan dia punya kaum.
memang betul-betul sampai ke Masjidil Haram. Sampai ke Masjidil Haram, Nabi berhenti. Dan dia orang pun berhenti. Maka Mut'im bin Adi pun menjerit. Dia suara lantang atas kenderaan dia. Wahai orang Quraisy, dengar sini. Ni Muhammad ni, aku dah jaga dia. Korang jangan berani-berani nak sentuh dia. Begitulah bahasanya. Kalau bahasa Arabnya lain, saya terjemah bahasa saya lah, senang faham. Jangan berani kau sentuh dia. Seinci pun jangan sentuh. Mut'im bin Adi ni orang yang berpengaruh. Maka sebab tu dia berani cakap begitu. Kalau kita cakap tak ada apa. Kita bawa kawan kita datang kampung sempak. Ni orang ni aku ni. Kau jangan buat apa-apa. Orang tengok kita. Alah dia. Tak heran. Jadi Mut'im bin Adi orang yang berpengaruh dalam kaum dia. Dia ketua kaum. Maka sebab tu bila dia bercakap, kafir Quraisy semua tak berani. Oh tak boleh. Kita jangan kacau. Dan Nabi berteruslah jalan sampai ke Kaabah. Daripada Masjid Haram tu masuk terus sampai ke Kaabah. Dan bila sampai ke Kaabah, Nabi sentuh Hajarul Aswad dan Nabi mulakan tawaf. Tawaf 7 kali sampai habis. Kemudian Nabi semayang 2 rakaat. Sunat selepas tawaf semayang sunat. Kalau boleh semayang di belakang maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim tu, tapi masalahnya maqam Ibrahim ni suka pindah-pindah. Bukan maqam Ibrahim tu dia berjalan kan. Orang sana suka alih. Kejap-kejap letak sana, kejap-kejap letak sana. Kalau boleh, kita semayang di belakang maqam Ibrahim tu. Sebab cara Nabi buat begitu. Habis Nabi tawaf 7 kali, Nabi akan pergi belakang maqam Ibrahim, Nabi semayang 2 rakaat. Tapi kalau kita tak ada peluang nak semayang belakang maqam Ibrahim, mana-mana tempat pun boleh semayang. Semayang sunat selepas tawaf. Dan Nabi SAW lepas habis semayang, Nabi terus balik ke rumah. Masih lagi, Mut'im bin Adi ni masih ada lagi. Terus ikut Nabi sampai betul-betul Nabi dah masuk rumah, baru mereka balik. Sebab apa? Bila Nabi dah masuk rumah, mereka boleh, kenapa mereka balik? Patutnya janganlah balik. Kok nanti kan ada orang kafir Quraisy datang lagi? Tidak. Sebab bila Nabi dah sampai rumah, maknanya Nabi dah ada keluarga Nabi. Keluarga Nabi bukan sikit, keluarga Nabi besar. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tu semua keluarga besar tu. Berani nak sentuh? Tak berani dah. Maka sebab tu, Mut'im bin Adi pun balik. Ini kita kena faham. Nanti orang akan petikai. Kenapa Mut'im bin Adi balik? Tunggulah. Dia dah habis dia punya perjanjian ni sampai situ. Nabi dah masuk. Selesai kerja dia. Para jemaah yang saya hormati, sambung lepas tu. Abu Jahal soal si Mut'im bin Adi ni. Kau ni datang sini ni, adakah sekadar memberi perlindungan kepada Muhammad ataupun kau dah ikut Muhammad? Maksudnya kau dah masuk Islam. Kau ni cakap betul-betul. Kau dah masuk Islam ke belum? Adakah sekadar memberi perlindungan ataupun kau dah masuk Islam? Maka jawab Mut'im bin Adi, aku ni bagi perlindungan je, Islam belum lagi. Sebab apa? Bila dia kata dia dah masuk Islam, dia dah jadi lain. Mut'im bin Adi pun disanggup bunuh nanti, Abu Jahal. Jadi sebab mereka sama agama, Mut'im bin Adi pun kafir, yang si Abu Jahal pun kafir, maka takkanlah kafir sama kafir nak bergaduh. Sama bahala, sama Tuhan. Okey, tak apalah. Maka kata Abu Jahal, apa yang kau bagi perlindungan, kami pun akan beri perlindungan kepadanya. Jadi selesai sampai situ. Maka cerita panjang lepas tu, Nabi SAW pun dah berhijrah ke Madinah. Kemudian lepas Nabi dah berhijrah ke Madinah, kan berlaku perang Badar. Jadi cerita tadi Nabi masuk Mekah, belum lagi perang Badar. Nabi masih di Mekah, kemudian baru berhijrah ke Madinah. Jadi masa Nabi berhijrah ke Madinah, bermulalah perang Badar. Bila perang Badar, orang Islam menang. Bila orang Islam menang, ramai tawanan daripada orang kafir ditangkap. Maka ketika selepas perang menang tu, Nabi SAW ada sebut perkataan ini. Lau kana al-Mut'imu min 'adiyyin hayyan, summa kallamani fi ha'ula'i nutna, la taraktuhum lahu. Terjemahannya sepazan. Baik, para jemaah yang hormati, saya sambung sikit lagi. Bila peperangan Badar berlaku, orang Islam menang. Tapi yang Abu Jahal tadi semua mati. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Cerita dia mati pun saya rasa saya pernah cerita kat sini. Dia asalnya ditikam oleh kanak-kanak orang Madinah. 2 orang anak-anak, bukan 2 orang kanak-kanak lah. Kanak-kanak tu kecil sangat. Anak-anak yang umur belasan tahun. Remaja
serang Abu Jahal. Seorang serang kaki Abu Jahal, seorang serang kuda. Abu Jahal atas kuda kan. Bila Abu Jahal jatuh daripada kuda pun mereka hentam lagi, pukul lagi, tikam lagi. Tapi tak mati. Tak mati habis lagi. Masa Abu Jahal kena tikam dengan budak-budak tu, dia kata, kan bagus kalau yang bunuh aku ni panglima, pahlawan. Ni budak-budak yang bunuh aku. Aduh, malu betul. Mati pun dia nak mati dia, kalau boleh biarlah mati pun kita terhormat lah. Kalau lawan dia tu bukan cacalan orang, lawannya siapa, Hamzah ke, Sayyidina Umar ke, dia nak macam tu. Tak apalah, mati pun tak apa, mati tak apa. Tapi biarlah bunuh aku tu yang level kelas sikit lah. Ini budak je bunuh aku. Dia masa dia cakap begitu. Cerita ni memang ada kisah ni. Tapi dia tak mati terus. Selepas tu dia dah nyawa-nyawa ikan, baru datang seorang sahabat yang lain, penggal kepala Abu Jahal. Baru mati betul. Jadi dalam peperangan Badar ni, bila orang Islam menang dapat tawan ramai orang kafir, maka Nabi terkenangkan jasa si Mut'im bin Adi yang tadi saya cerita tadi. Mut'im bin Adi bukan orang Islam, orang kafir, tapi sebab jasa baik dia beri perlindungan kepada Nabi untuk masuk ke Mekah. Sebab kalau dia tak beri perlindungan, memang Nabi tak selamat nak sampai ke Masjidil Haram, sampai Kaabah tu. Tak selamat. Tapi sebab jasa Mut'im bin Adi inilah Nabi selamat, maka Nabi terkenang. Lalu saya sebut tadi hadis yang Nabi sebut tadi. Apa terjemahnya? Kalaulah Mut'im bin Adi hidup lagi, kemudian kalau dia bercakap dengan aku tentang tawanan-tawanan perang yang aku tangkap ini, supaya aku lepaskan, saya aku akan lepaskan. Tapi dengan syarat Mut'im bin Adi yang cakap, bukan orang lain. Ini kenang jasa. Maknanya kita kena mengenang budi walaupun yang buat baik dengan kita tu orang kafir. Ini adab yang betul. Walaupun yang buat baik dengan kita bukan orang Islam, tapi dia baik dengan kita, dia hormat kita, dia jaga kita, dia tolong kita, mana tahu, maka kita kena balas budi balik. Balas budi itu dengan cara yang sesuai lah, bukanlah langgar hukum hakam syarak. Dengan cara yang sesuai, yang tak menghina Islam. Yang penting dia rasa dia hargai, tengok orang Islam dia buat baik, dia hargai apa yang dia jasa, dia tolong. Mana tahu kok masa musim banjir, tiba-tiba orang bukan Islam datang tolong cuci rumah kita ke kemah apa, mana tahu, na'udzubillah min zalik. Tapi yang tolong tu orang bukan Islam, maka kita kena kenang balik jasa dia. Kenang jasa orang tu. Walaupun kita dia orang kafir, tak kira lah dia kafir ke tidak, yang penting dia telah buat baik kepada kita. Para jemaah yang hormati, sesudah itu, selepas bila Nabi dah masuk Mekah, barulah mula misi Nabi SAW untuk sebarkan dakwah kali yang seterusnya. Cuma masa Nabi sebarkan dakwah yang kali seterusnya ni, banyaklah benda-benda yang ada benda baik, ada benda tak baik berlaku pada Nabi SAW. Masa itu bulan Zulqa'adah. Bila bulan Zulqa'adah ni, biasanya orang akan datang untuk buat haji. Walaupun dia orang kafir, bukan Islam, tapi buat haji juga. Tapi haji cara orang kafir. Haji cara Arab Jahiliyah. Antara cara Arab Jahiliyah ialah orang yang daripada luar Mekah, kalau nak datang buat haji, buat umrah, mereka tak boleh pakai pakaian mereka. Mereka kena pakai pakaian orang Mekah. Kena dapatkan pakaian itu daripada Mekah. Kalau tak dapat, yang lelaki kena tidak berpakaian, yang perempuan pakai pakaian nipis, nampak tembus, nampak dalam. Itu syarat yang diletakkan oleh orang-orang Arab kafir Quraisy kepada orang Arab luar. Tapi kalau orang Arab Mekah sendiri tak ada masalah, memang orang duduk kat dalam. Begitu juga makan, tak boleh makanan daripada luar. Kena makan daripada apa yang ada dalam Mekah saja. Begitu. Maggi-maggi tak layan Maggi-maggi tak boleh masuk. Makan yang dalam je. Begitu juga ada lagi lah pantang-pantang mereka. Kalau mereka tengah buat haji, buat umrah, mereka tak boleh masuk rumah ikut pintu depan. Kena masuk ikut pintu belakang. Dia ada adab dia, adab Arab Jahiliyah. Itu semua yang memang ada dalam kisah mereka. Jadi Nabi SAW bila dengar musim haji ni, Nabi dah buat target. Kata inilah mungkin masa sesuai untuk aku dakwah orang masuk Islam. Ada yang datang naik kenderaan ke, jalan kaki ke, tak kira lah, asal dia datang nak buat haji, maka Nabi akan ambil peluang ini untuk ajak mereka beriman kepada Allah. Tahun ini, tahun peristiwa ni berlaku pada tahun 10 kenabian. Maknanya lagi sebelum 3 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah tahun ke-14 kenabian. Yalah, 13 tahun Nabi dakwah ke Mekah, 10 tahun di Madinah. Ingat macam tu je.
13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maknanya tahun yang ke-14 tu tahun Nabi hijrah ke Madinah. Jadi tahun ke-10 Nabian, Nabi ajak ramai orang-orang yang datang buat haji ni untuk beriman. Tapi apa yang jadi? Pengarang sebut kebanyakan majoriti mereka bila Nabi datang semuanya menolak. Ada macam-macam cara tolak lah. Ada yang tolak dengan cara yang elok, ada yang tolak dengan kasar, dengan malukan Nabi SAW. Bahkan ada yang buat macam tanya dulu, soal jawab dengan Nabi. Tapi yang soal jawab ni saya tak dapat nak cerita sekarang. Kita sama akan datanglah soal jawabnya. Cuma kaedah yang Nabi berdakwah sama je. Nabi akan jumpa seorang-seorang. Kalau orang tu duduk kat kenderaan, Nabi akan pergi kenderaan. Kalau duduk rumah, Nabi pergi ke rumah dia. Nabi seorang-seorang ajak manusia ketika itu beriman kepada Allah, tinggalkan berhala-berhala tu. Mereka buat haji tapi dengan cara jahiliyah, sembah berhala juga. Maka oleh itu para jemaah yang saya hormati, bayangkan Nabi seorang-seorang berdakwah. Majoritinya semua kafir, semua sembah berhala. Macam mana Nabi nak berdakwah tu? Tapi alhamdulillah, dalam ramai-ramai Nabi berdakwah tu ada juga yang terima. Nak tahu siapa? Kita jumpa bulan depan insya-Allah. Bukan bulan depan, tahun depan. InsyaAllah kuliah bulan Januari nanti kita jumpa kalau panjang umur, sihat walafiat. Jadi sesi cukuplah sampai situ. Moga-moga Allah berkat kita. Ingat mukadimah saya tadi, kita kena ingat semua benda yang datang semua baik. Jangan anggap benda buruk. Tak kira lah benda tu mengembirakan kita ke menyedihkan kita, semua baik. Bila kita anggap benda tu baik, maka kita akan dapat pahala. Semua akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu tak baik, kalau benda tu baik, kita berdoa semoga dia kekal. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.